سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Nur Ramadan, yang berbahagia tuan-tuan imam pada malam ini, yaitu Ibnu Zulkifli Senior dan Ibnu Zulkifli Junior. Kedua-duanya dari kampung. Nampaknya malam ni tuan-tuan kena menerima serangan dari kampung. Pentazkirahnya juga adalah Ibrahim Istar Al-Kampari. Di malam ni kena menerima serangan dari kampung. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini diberkati oleh Allah dan dapat kita ganjaran-ganjaran pahala yang dinantikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang hadir dalam majlis-majlis tazkirah, majlis-majlis ilmu di bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan ni, kalau kita hadir dalam majlis ilmu macam ini, selangkah kita berjalan dibagi pahala setahun ibadah. Selangkah setahun. Jadi kalau dari rumah kita berapa langkah nak sampai ke surau ini? Kira lah berapa langkah. Kalau nak tahu, dia naik motor, tinggal motor, balik jalan kaki. Bilang langkah tu 1, 2, 3, 4, 5, berapa? Kalau 1000 langkah, 1000 tahun. Kalau 100 langkah, 100 tahun. Macam kami dari kampung, lagi lebih banyak. Dia mana berulang ke tidur sini? Ulang. Takut punya lebih banyak. Jadi mudah-mudahan ini bukan melawak ni, betul di bulan Ramadan ni, barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia selangkah dia berjalan diberi pahala setahun ibadah, dan dihapuskan setahun dosanya. Lebih-lebih lagi kalau kita menghayati benar-benar gerakan-gerakan atau aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak perkara dianjurkan kita supaya apa? Kita menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah hendak kita ni menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya dah cerita sebahagian daripadanya masa kita kuliah subuh dulu. Banyak perkara-perkara yang Allah anjurkan di bulan Ramadan ni semata-mata untuk membantu kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana Allah hendak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah tak hendak kita berdosa. Allah tak hendak kita masuk neraka. Allah hendakkan kita ni masuk ke dalam syurga. Di antara perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan ini, pertama sekali disuruhnya kita banyak semayang. Malam ni banyak dah semayang kita. Semayang malam ni tak ada di bulan-bulan lain. Jangan lepas tarawih, lepas raya so nak semayang tarawih, tak ada lagi. Malam ini aja. Siapa tuang tarawih tahun ini, dia kena tunggu tahun depan pula lah kok dapat tarawih. Who can guarantee he or she will still be around next year when Ramadan comes? Put up your hands. I want to see who this person is. Siapa garanti dia boleh jumpa Ramadan tahun depan? Angkat tangan. Saya nak angkat gambar ni, kamera ni tau. Angkat gambar ni. Kita catat namanya. Sebuah lah lebih-lebih orang kepada saya ni. Jadi kita ambil peluang, rebut peluang tahun ini supaya kita benar-benar hayati tarawih pada tahun ini. Kerana tahun depan belum tahu kita akan dapat menerimanya ataupun menemuinya.
Tuan-tuan dan puan-puan, di antara anjuran Allah di bulan Ramadan ni, Allah suruh kita banyak berzikir. Malam ni saya nak sebut bab berzikir je. Banyak lagi, sembahyang, baca Quran, sedekah, banyak lagi. Qiyamul lail, lagi apa? Lagi suruh kita banyak tasbih, banyak tahmid, banyak apa? Banyak selawat dan sebagainya, banyak. Tapi yang dianjurkan oleh Allah di bulan Ramadan ni, di antaranya supaya kita banyak berzikir, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Banyaklah berzikir, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni. Jangan lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Bah atau bah? Naik bah? Bah atau bah? Ya Allah, dia minta reti cakap perak ke ni? Lepas salam bah, bah. Kumbah. Lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Ada tak orang apa itu? Ada ke tak ada? Sini tak ada lah, tempat lain. Dia dah menyolang mata tengok saya tu. Ustaz tu datang mari dengan ngantai kemer je katanya. Tempat lain lah tu. Di mana? Di mana? Di Korea. Sini tak ada ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam ni zikir banyak. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada takdis, lagi apa? Ada selawat, dan ada lagi apa? Ada apa lagi selain selawat? Ada istighfar. Itu semua namanya zikir. Disuruh kita zikir banyak-banyak, ya. Jangan malas-malas, jangan segan-segan untuk berzikir. Kerana Allah puji orang yang selalu berzikir tu. Ada dalam Quran ayat yang berbunyi begini, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kata Allah ya. Allah puji orang-orang ini, iaitu mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan, seraya memerhatikan kejadian langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya kejadian yang kamu cipta ini tidak dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhilah kami daripada azab api neraka. Allah puji orang yang rajin berzikir, ya. Sebab itu disuruh kita banyak berzikir, bukan sikit-sikit, jangan malas-malas. Banyak berzikir dengan Allah Ta'ala. Sama ada tasbih. Tasbih macam mana? Tasbih itu kan? Macam mana tasbih? Subhanallah, subhanallah. Sebut betul-betul, jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa benda ya? Kadang-kadang kita tengok bukan sinilah, tempat lain ya. Dia bila sebut imam sebut ilahana ya rabbana subhanallah, dia subhanallah, subhanallah. Apa bendanya? Sebut betul, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sikit pun tak apa, asalkan sebutnya betul ya. Lepas tu tahmid apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul-betul jangan hamdulillah, 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 hamdulillah. Apa kebendanya? Ya? Sebut betul-betul alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Kemudian apa lain? Takbir. Tahu takbir apa? Takbir ya. Kalau tak tahu takbir apa? Ya Allah, takbir. Pandai. Disuruh kita banyak takbir ya. Dan selain daripada itu adalah yang lain-lain, selawat, istighfar dan sebagainya. Disuruh kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, zikir yang paling afdal di antara yang banyak-banyak zikir itu ialah kalimah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal ya. Yang paling utama, yang paling disuruh, yang paling digalakkan kita menyebutnya, iaitu kalimah la ilaha illallah. Ya. Sebab itu kalau kita nak mati sebut la ilaha illallah, akhir kalam kita dijamin kita masuk syurga.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena banyak menyebut kalimah la ilaha illallah ini. Namanya banyak, kalimahnya la ilaha illallah, tapi nama gelarannya banyak. Ada yang disebut dia ni kalimah syahadah. Kerana orang kafir kalau nak masuk Islam kena sebut asyhadu an la, nak ada asyhadu ni ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sebut pun nak betul. Kadang-kadang Allah, saya selalu jadi saksi nikah tu tau. Kadang-kadang macam-macam passion bunyinya. Hasyadu lah, asyhadu lah, ya, asyhadu lah, ya Allah. Kena kursus membaca apa kalimah syahadah ni tau. Asyhadu an, bukan an ya, asyhadu alla. Maka ustaz lah dema, dema apa, dema bidang-bidangan dema. Bidang tajwid tu dema mudah. Jadi saya pula datang ambil alih malam ni. Jadi belajar lah pada dema. Banyak ustaz-ustaz sini ya. Asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu, syashadu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang nak masuk Islam kalau tak sebut asyhadu tak sah Islam. Kena sebut. Itu sebab dikata kalimah penyaksian. Itu kalimah syahadah. Syahadah tu artinya apa? Penyaksian. Kadang-kadang kalimah la ilaha illallah ni juga disebut dengan kalimah tauhid. Kerana kalimah inilah menyatakan kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada zatnya, mengesakan Allah pada sifatnya, mengesakan Allah pada perbuatannya. Sebab dipanggil apa? Kalimah tauhid. Tauhid pula berbagai-bagai jenis tauhid. Ada dipanggil tauhid rububiyah, ada dipanggil tauhid uluhiyah, ada dipanggil tauhid al-asma, iaitu al-asmaul husna. Ada juga dipanggil tauhid as-sifat. Kena mengaji lah ya. Kena mengaji bab tauhid di sini. Kalau nak tahu. Dipanggil kalimah tauhid. Ada juga dipanggil afdaluz zikri. Afdaluz zikri. Apa arti afdaluz zikri? Zikir yang paling afdal. Itu sebab tuan-tuan, puan-puan, tekung tahlil, kalau sebelum dia tahlil, dia kabur apa? Apa sebutnya? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehebat ataupun seafdal zikir, ketahui olehmu bahawa iaitu kalimah la ilaha illallah. Kalau tekong mesti baca itu. Sebab itu orang lain tak berpendak jadi tekong tahlil ni. Sebenarnya itu hanya taklimat aja, bukan wajib tau. Tapi dia mengatakan wajib, betul lah. Bila dapat perasab tu bagi pah ni, tak nak jadi tekong. Seolah-olah macam benda tu wajib. Sebenarnya bukan wajib. Dia tu hanya taklimat saja. Tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah begitulah. Dalam Islam ni zikir banyak. Tapi berkata-kata jenis zikir, tapi yang paling afdal ialah kalimah la ilaha illallah. Itu aja, bukan wajib. Kita ingat wajib. Bila tu imam buat gia 2, kita pun gia 2. Tu imam masuk gia 3, kita pun masuk gia 3. Kita ingat wajib ya. Padahal tak ada wajib. Lain kali semua boleh jadi tekong tau. Bila dapat je perasaan tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita lepas ini tahlil ya. Ya kata dia. Itu kita macam kita sebutlah 1, 2, 3 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ke tidak? Boleh ke tak boleh? So next time you don't have to wait for the imam to come. Everybody can be the imam ya. Termasuk perempuan pun boleh jadi imam. Salah? Sebutlah la ilaha illallah. Itu hanya taklimat semata-mata, bukan wajib ya. Begitu juga kalimah la ilaha illallah ni kadang-kadang disebut kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Itu ada Allah sebut dalam Quran. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'.
tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribu Allahul amsala linnas la'allahum yatazakkarun, kata Allah ya. Dalam surah apa? Dalam surah apa tuan-tuan? Tengok ni, dalam surah apa? Dalam surah apa? Ya Allah, tak tahu nama siapa ni? Surah Ibrahim. No, hebat. Ya. Hebat Ibrahim. Ada surahnya ya. Ya. Dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribu Allahul amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Ya, surah Ibrahim ayat berapa entah jangan tanya. Rasanya 25 ya. Ada 24 25 betul lah lebih kurang ya. Apakah kamu tidak perhatikan? Adakah kamu tak pernah tengok bagaimana Allah bandingkan kalimah tayyibah itu laksana sebatang pokok yang akar tunjangnya jauh ke dalam bumi, dan pokok itu mempunyai pucuk yang melunjak ke langit. Dia mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya, dan Allah bagikan bandingan ini kepada manusia agar mereka dapat peringatan. Tuan-tuan dan puan di sini, Allah bandingkan kalimah tayyibah tu laksana sebatang pokok. Pasal apa pokok? Mengapa tak dibandingkan dengan gajah? Gajah lagi kuat, lagi besar. Mengapa tak dibandingkan dengan langit? Mengapa tak dibandingkan dengan harimau? Mengapa tak dibandingkan dengan singa? Lagi handal. Ya. Raja sekalian binatang, singa. Patut banding dengan singa lah. Tapi dibandingkan dengan pokok, mengapa? Ya. Kita kena kaji karakteristik sebatang pokok. Kena kaji sifat-sifat pokok tu. Ya. Kalau pokok itu akarnya jauh ke dalam bumi, pokok itu kuat ke lemah? Kuat. Rendang ke kurus? Segar ke segar ke berpenyakit? Jadi kalau akarnya jauh ke dalam bumi, pokok itu akan menjadi tegap, akan menjadi kuat, akan menjadi rendang, akan menjadi sehat, akan menjadi cantik, akan tahan diuji pula tu. Datang angin dia tahan diuji. Dia tidak akan patah, dia tidak akan goncang, dia tidak akan tercabut. Kenapa? Kerana akarnya jauh ke dalam bumi. Malahan selepas angin tu bertiup, pokok itu akan bertambah cantik selepas angin tu kuat. Ya tak? Selepas angin kuat, pokok tu akan bertambah cantik. Mengapa? Segala daun-daun yang kering tu semua dah terbang. Ranting-ranting yang reput tu semua dah terpelantik ya. Tinggal dalam pada pokok tu apa? Yang tegap-tegap, yang kuat-kuat, daun-daun yang hijau saja yang tengah. Bila tengok bertambah cantik pokok itu. Begitulah bandingan iman seseorang itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kalimah la ilaha illallah tu datangnya dari lubuk hati dia, jauh dari hati dia, manusia itu akan jadi manusia yang macam mana? Manusia yang kuat, manusia yang tegap, manusia yang berpegang dengan prinsip Islam, manusia yang tahan diuji, yang sentiasa berjuang di jalan Allah. Tapi syarat imannya datangnya dari lubuk hati yang jauh dari hati dia. Dia akan memperjuangkan Islam. Jadi pokok itu akan berguna tadi. Kalau akar tunjangnya jauh, akan berguna kepada dirinya, juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Pokok itu akan mengeluarkan buah-buahan. Buah-buahan siapa makannya? Bukan pokok itu makannya. Siapa makannya? Makhluk lain. Burung makannya. Lagi? Kalau doyan beruang pun datang makannya. Tengoklah pokok apa ya. Akan datang semua. Semua makan pokok itu. Buah-buahan yang dikeluar dari pokok itu. Begitulah kita hari ini. Kalau iman jauh dari dalam bumi, dia akan menjadi aset kepada masyarakat keliling dia. Masyarakat itu akan menggunakan dia untuk berbagai-bagai perkara, untuk kebajikan. Kalau dia orang yang beriman dan iman itu jauh dari lubuk hati. Dia akan memberi bantuan kepada masyarakat sekeliling dia. Orang lain pun bergantung kepadanya, minta tolong kepadanya, dan dia sedia untuk membantu.
Bukan saja diri dia kuat, bukan saja diri dia cantik, bukan saja diri dia tegap, tapi dia membantu orang lain supaya kuat, supaya tegap, supaya cantik, supaya berguna kepada masyarakat. Any objection? Any objection? Percaya tak? Betul ke tak cakap ustaz ni? Betul. Kalau imannya kuat, orang lain akan bergantung pada dia. Dia boleh jadi imam, dia boleh jadi tukang baca doa, dia boleh beri nasihat, dia boleh menyelesaikan masalah-masalah agama sekeliling dia. Kalau imannya betul-betul dari hatinya, itu dia. Pentingnya iman datang dari lubuk hati yang dalam, betul-betul dalam badan dia tu. Jadi kalau imannya hanya di permukaan hati dia aja, di luar aja, tak sampai ke dalam, macam pokok tadi lah. Kalau akornya tak ada kuat, akornya tak ada jauh ke dalam bumi, hanya di permukaan bumi, macam mana? Macam mana? Nanti angin kuat ke pokok tu tumbang? Macam mana pokok tu? Ditiup angin sepoi-sepoi bahasa aja, pum, jatuh. Tumbang pokok tu, ya. Kenapa? Akornya tak kuat. Manusia pun itulah. Kalau imannya kuat, dia akan tahan diuji. Lantaklah orang hina dia, orang maki dia, orang ugut dia, orang ancam dia, dia tetap mempertahankan imannya. Orang bagi rasuah, dia tak kira, dia tetap mempertahankan imannya. Orang pujuk dia, orang cari alasan-alasan supaya dia memperjuangkan mengorbankan imannya, supaya dia menjadi orang-orang yang mengikut kebatilan. Tak terbuat oleh mereka. Kerana apa? Kerana imannya jauh dari dalam hatinya. Dia tetap akan mempertahankan imannya. Lantaklah kau nak rasuah apa pun, nak bagi dunia sekalipun. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak pernah kaum Quraisy tu nak merasuah baginda? Ada ke tak ada? Pernah satu delegasi berjumpa dengan baginda. Muhammad, kalau kamu tidak meneruskan agama kamu yang baru ini, kamu kabur aja nak apa? Kami akan tunaikan permintaan kamu. Kamu nak kaya, kami akan kumpulkan emas di hadapan kamu setinggi bukit Uhud. Nampak? Setinggi bukit Uhud. Tinggi ke tak? Bukit macam bukit emas nak dilonggokkan depan rumah Nabi. Nak dibagi Nabi. Macam? Diam, Nabi tak jawab. Kalau kita belum tahu lagi, Kalau kita macam? Nampak kalau demo tu dapat emas macam mana? Macam mana kalau dapat emas demo tu? Dapat satu cincin emas pun gatal je dari tu. Ini nak dilonggokkan emas setinggi bukit Uhud. Nabi tak cakap. Tak balas apa pun. Tak cukup ya, kata di delegasi tu, ketua itu, tak cukup ya? Kamu tak nak emas ni, tak cukup ya? Kamu nak pangkat? Okey, never mind, kata. Kami akan jadikan kamu Rais Darun Nadwa. Apa? Pengerusi Parlimen Mekah. Perdana Menteri lah tu. Kami akan lantik kamu menjadi Perdana Menteri Mekah ni pada ketika itu. Itu lagi besar pangkatnya. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri, angkat tangan? Dalam ramai-ramai ni, siapa tak nak jadi Perdana Menteri, angkat tangan. Buat berdakwah aja kalau dia angkat tangan pun. Susah kan jadi Perdana Menteri. Jadi jawatan kuasa surau pun bertumbuk tahan. Ini kau pula jadi Perdana Menteri. Diam, Nabi tak jawab pun. Nabi tak jawab pun, diam aja. Kemudian kata delegasi tu, tak cukup lagi macam itu Muhammad. Kata, tak apa, kata. Kamu nak apa lagi? Kamu nak perempuan? Berapa kamu nak? 1, 2, 4, 5, 10. Kami akan bagi perempuan tu untuk kamu. Kata ni, yang ini lagi teruk nak nohonya. Kita ni boleh lah cakap tanda ngapa? Pasal tak ada siapa yang tiup. Siapa tak siup? Boleh cakap. Cuba kalau ada yang tak, datang melengguk je lah. Datangnya. Dari jauh tu senyum, macam melengguk-lengguk, datang kelama ke dekat. Udah dekat-dekat, Abang Ibrahim. Apa macam agaknya? Macam? Pelantin soban. Tapi Nabi, dia tetap menolak. Apa kata dia? Kalau matahari kamu sembahkan di kanan aku dan bulan di kiri aku, aku tetap akan meneruskan perjuangan ini
sehingga aku menang atau sehingga aku mati. Itu dia tegasnya Nabi. Kenapa? Iman Nabi itu maklum dari Rasul, ya. Iman yang jauh dari hatinya. Dia bukan iman yang di permukaan hati saja, tapi jauh daripada dari dalam lubuk hatinya. Kita pun patut kopi itulah, ya. Kalau iman kita jauh dari hati, kita akan tahan diuji. Orang nak buat apa pun kita tetap akan mempertahankan iman kita. Kita tidak akan tergelincir dari perjuangan kita. Tak adalah sebab disikit udah bertukar, sebab disikit udah tukar. Tahu tukar apa? Tukar apa-apa lah, ya. Tukar perjuangan, ya. Sikit punya pasal dapat tokoh baru, udah tinggal perjuangan, ya. Dapat datuk kan, udah tinggal perjuangan. Lagi dapat apa? Dapat projek sikit, udah lebuh. Itu boleh tahan sikit. Kadang-kadang dapat kain batik selai aja, udah lebuh. Tak ada hobi tu. Kerana apa? Kerana apa? Kerana imannya jauh dari lubuk hatinya, ya. Itu dia tuan-tuan dan puan, ya. Jadi kita ni kena kuatkan hati kita ni, isikan hati kita ni dengan iman yang mantap. Seperti iman tu ada 5. Yang pertama namanya iman taklid, yang kedua namanya iman ilmu, yang ketiga namanya iman ayan, yang keempat namanya iman hak, yang kelima namanya iman haqiqah. Nak keselamat paling kurangnya iman ayan, iman yang terasa di hati. Sebut nama Allah bergementar jiwanya. Allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Iaitu mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwa mereka. Bergementar jiwa mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, iaitu ayat Al-Quran Karim, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Ini paling koman, paling kudi iman yang kita hendak miliki. Kalau nak apa? Kalau nak selamat dunia dan akhirat. Kalau kita nak mempertahankan iman kita. Ini kita zikir lah. Bila kita berzikir tu, iman kita makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Kita akan bertambah mantap tentang iman kita. Jiwa pun bertambah tenang, ya. Kerana orang berzikir tu Allah janji, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, ya. Ketahuilah kamu dengan banyak mengingati Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa kamu tenang. Ini boleh test, boleh try, boleh cuba, boleh pandu. Boleh cuba pandu try. Banyak berzikir jiwa akan jadi tenang. Banyaklah berzikir macam tadi. Tapi zikir biar dia datang betul-betul dari hati, ya. Bukan macam kita tahlil orang kenuri, itu tahlil juga, ya, zikir juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai bergoyah surau ni. Tahu bergoyah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi ke pulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan roti canai aja kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Roti canai beli tahap, jangan biskut mayat aja kot. La ilaha illallah. Tahu ke biskut mayat? Jadi dapat apa? Dapat biskut mayat ajalah. Jadi kita kena datang betul-betul dari lubuk hati. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada ustaz-ustaz datang mengajar akidah di sini, jangan tuang, ya. Jangan tuang, kerana akidah tu paling penting untuk kita miliki. Ya. Kalau akidah tak betul, akidah tak cukup, esok ditanya di malaikat, esok soal apa yang pertama sekali ditanya esok? Apa yang ditanya esok? Nombor 1 ditanya apa? Bab akidah, siapa Tuhan kamu, kata malaikat. Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana nak jawab? Man rabbuka, apa jawab? I'm sorry, I do not know the answer, kata macam. Dom bagi malaikat tu 70 hasta terbenam ke bumi, tahu. Betul ditanya lagi, waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Nyong orang ngerti, kata macam. Bagi lagi, ya. Wama imamuka, aku kada tahu, kata macam. Bagi lagi. Jadi kita soal akidah ni paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan, Jadi kena kita
mantapkan akidah kita, kita kenal siapa Allah yang sebenarnya, yang kita sembah dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia tidak takut yang lain, dia hanya takut kepada Allah taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mengucap la ilaha illallah, dia tak kasih kepada yang lain, dia hanya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia tidak menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Dia tidak memuja, hanya Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dia tidak memuji, hanya yang dipujinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah saja dia puji. Tak ada muji ustaz, tak ada muji tok imam, ya. Dia puji Allah saja. Kalau betul tok imam ni handal tadi, suara pun sedap, kita pun seronok dengar di belakang dia, jangan puji dia. Buat kembang sakit hidung dia balik ke kampung, tahu? Apa puji siapa? Puji siapa? Puji Allah yang memberi mereka ilmu pengetahuan yang menyebabkan kita seronok jadi makmum kepada mereka. Kalau nak puji ustaz pun jangan puji ustaz, puji siapa? Puji Allah, jangan puji Ustaz Ibrahim. Puji Allah yang memberi kebolehan kepada ustaz untuk menyampaikan mesej Allah Subhanahu wa taala. Jangan puji ustaz. Lepas dia ustaz ngajar bagus benar, kata jangan buat sakit hidung nanti kan. Nak puji hanya puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ini kita pegang betul-betul, apa yang kita buat semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas betul-betul kerana Allah, ya. Kerana Allah pun suruh apa itu? Wa ma umiru lagi illa liya'budullah lagi mukhlishina lahud-din. Mudah-mudahan tazkirah yang malam ini dapat memberi kepahaman kepada kita, iaitu kalimah yang paling penting yang nak kita zikirkan ialah kalimah apa? La ilaha illallah. Okey lagi, la ilaha illallah, ya. Jadi siapa menyebut la ilaha illallah tu betul-betul dari hatinya, dia akan bertambah imannya, insya-Allah, ya. Sekian dulu. Udahlah tu, ya. Dah berapa jam? Sekejap. Dah 32 minit. Tazkirah memang begitulah, ya. 32 minit tu kira panjang tu, ya. Ada ke orang yang lebih 32 minit? Tak ada, ya. Alhamdulillah, ya, dapat 32 minit. Kalau tidak betul lebih daripada itu, bukan tazkirah namanya, itu kuliah, ya. Itu akan datanglah, kena jemputlah. You no call, I no come. You got call, I got come lah, ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, ampun maaf salah silap, ya. Yang terpukul, yang terbeliung, yang terkapak, yang yang terhiris, yang terketuk, yang apa lagi? Dah pandai tu, yang apa? Yang tersmash, dah pandai macam tu, ya. Minta ampun, minta maaf, ya. Kami datang dari kampung ni bukan nak nyemeh, kadang-kadang nak apa? Nak drop shot aja. Atau bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand saja, dah pandai betul dia nak ya. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta falhamta falakal hamdu kama akramta wa hamta wa qulta wa qalqal haqq wa aduka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qul ta'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man antabi 'alaina kama hafiztahu 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا